Kisahnya ni bermula apabila Nabi Yunus telah mendakwah satu bahagian satu tempat ini, di mana dia telah berdakwah selama beberapa tahun. Beberapa tahun lamanya dia berdakwah, tapi tiada satu orang pun kaumnya yang menerima dakwahnya, yang menerima kebenarannya. Tiada satu orang pun yang beriman kepada Allah. Jadi disebabkan itu Nabi Yunus mulai berasa putus asa dan merasakan bahawa lebih baik dia meninggalkan saja kaumnya itu dan berhijrah ke tempat lain. Jadi apa yang berlaku setelah dia berhijrah, setelah dia mengambil langkah baru untuk berpindah ke tempat lain, pada ketika itu Nabi Yunus menaiki sebuah kapal. Sebuah kapal yang mana kalau ikutkan kapal tu dah cukup muatan, dah penuh. Tapi Nabi Yunus merayu supaya dia dapat naik di atas kapal tu, so dapatlah dia naik. And then mau dijadikan cerita, pada waktu tu, pada malam tu, disebabkan terlebih muatan, dan waktu tu laut bergelora dan angin sangatlah kencang sehingga membuatkan kapal itu terhuyung hayang. Jadi apa yang dibuat oleh klasi kapal tu, klasi kapal menyuruh untuk semua muatan, semua barang-barang dalam kapal tu dibuang ke laut. So dorang buang. Tetapi keadaan tetap sama. Kapal tersebut tetap tidak stabil. Jadi menimbulkan lagi kerisauan buat orang. Jadi mau tak mau, salah satu cara adalah mereka terpaksa membuang satu orang manusia ke dalam laut. Jadi ianya memang kalau terjadi pada diri kita sendiri pun nak mau kan volunteer untuk dihumpankan ke dalam lautan. Tiada siapa yang mahu, kan? Bayangkanlah dalam lautan, lepas tu gelap gelita, laut bergelora lagi. So memang agak bahayalah, kan? Jadi tiada siapa yang mau volunteer, mau tak mau terpaksa diorang buat satu pengundian lah. Di mana ada terdapat banyak nama dalam satu bakul tu, so diorang cabut. Jadi bila mana diorang dah cabut satu nama, dan bayangkan nama yang tertera tu adalah Nabi Yunus alaihissalam. Jadi betapa orang lain semua mengenali Nabi Yunus, kan, dan tahu Nabi Yunus seorang yang baik. Jadi diorang agak terkejut lah, kan, bagaimana nama Nabi Yunus yang boleh terpilih di antara ramai-ramai orang tu, kan. So diorang undilah. Bila diorang undi kali kedua, nama Nabi Yunus lagi sekali diorang dapat. So di situ menimbulkan satu rasa kesihan kepada Nabi Yunus. So diorang ambil lagi, buat undian lagi sekali lagi, dan inilah undian yang terakhir, yakni bila mana diorang cabut sahaja kertas tersebut, diorang terima keputusan tersebut dengan hati yang pasrah, yakni nama yang tertera tersebut adalah nama Nabi Yunus alaihissalam. Jadi betapa ianya merupakan satu takdir daripada Allah SWT. Jadi mau tak mau Nabi Yunus dengan pasrahnya, dengan berserahnya kepada Allah SWT, seperti yang Allah berfirman dalam surah Asy-Syaffat ayat 141, dengan satu keadaan yang memaksa, maka dia pun turut mengundi, lalu menjadilah ia daripada orang-orang yang kalah, yang digelongsorkan ke laut. Disambung dengan ayat 142, setelah itu ia ditelan oleh ikan besar, sedang ia berhak ditenggelam. Jadi ketika itu, di saat Nabi Yunus dah menjatuhkan dirinya ke dalam lautan, adanya satu ikan yang besar yang menangkap Nabi Yunus, memasukkan Nabi Yunus ke dalam perut ikan tersebut. Allah, betapa Allah dah rancang, betapa Allah dah takdirkan Nabi Yunus untuk berada dalam perut ikan tersebut,
sebenarnya memberi teguran bagi Nabi Yunus. Dan apa yang berlaku, Nabi Yunus menyedar akan kesalahannya, maka disitulah kita dapat dengar doa Nabi Yunus alaihissalam, yakni La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi daripada doa tu kita dapat lihat bahawa sesungguhnya suatu musibah yang berlaku pada Nabi Yunus adalah menjadi satu teguran dan menjadi satu iktibar buat Nabi Yunus. Nabi Yunus mengaku kesalahannya, maka meminta ampun kepada Allah SWT. Maka dengan itu sekembalinya Nabi Yunus ke tempat kaumnya, maka dilihat bahawa betapa ramainya kaumnya tu yang beriman kepada Allah SWT dan mempercayai kebenaran yang dikatakan oleh Nabi Yunus AS. Jadi subhanallah, betapa hebatnya Allah. Allah mengaturkan takdir itu dengan cantik sekali. Mereka diberikan petunjuk daripada Allah SWT untuk menerima dakwah Nabi Yunus AS. Jadi di sini daripada cerita ini sebenarnya kita dapat ambil iktibar lah. Salah satu iktibar adalah buat kita para pendakwah. Okey, bila saya sebut sebagai seorang pendakwah, sebenarnya pendakwah itu adalah kita semua ni. Okey, sebab kita ni punya tujuan kita hidup di dunia ini tidak lain tidak bukan adalah beribadah kepada Allah dan dalam masa yang sama menjadi seorang khalifah di muka bumi ini. Bila cakap pasal khalifah, bila cakap pasal pendakwah, mesti kita terfikir yang khalifah pendakwah tu mesti orang-orang yang ustaz, ustazah, alim, ulama yang dah ada jawatan tinggi dan sebagainya. Itu merupakan satu tanggapan yang salah. Kita ni lah sebenarnya, semua kita ni seorang pendakwah. Kita berpegang kepada amar ma'ruf nahi munkar. Okey, yakni kita mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Itulah sebenarnya peranan kita. Jadi tidak kisahlah jawatan kita apa, jawatan kita seorang guru ke, ustazah, ustaz ke, pencetus ummah ke, sebagainya. Kita semua ni adalah seorang pendakwah. Jadi iktibar daripada kisah ini sebenarnya yang pertama adalah bila kita ingin menyampaikan satu kebenaran, menegur seseorang, tapi orang tu tidak menerima teguran daripada kita, maka apa perlu kita buat adalah sabar. Itu poin utama yang cuba disampaikan dari kisah ini, yakni sabar. Allah dah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 45, yakni Allah menyatakan bahawa memintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Kita kena sabar, dan dalam masa sama kita jangan lupa untuk berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Selain daripada itu adalah untuk kita berserah sepenuhnya kepada Allah SWT. Sebenarnya sebab Allah lihat kepada usaha kita, bukan kepada hasil kita. Jadi kita usahakan sahaja sampaikan kebenaran, beri teguran seandainya seseorang itu membuat satu kesalahan, dan sama-sama mengajak untuk menjalankan kebaikan.